Selamat pagi, cikgu ucapkan kepada kamu semua. Hari ini kita akan belajar tajuk kata adjektif. Sebelum cikgu memulakan penerangan tentang kata adjektif, cikgu nak tanya kabar kamu semua. Apakah kamu semua sihat? Sehat? Cikgu harap kamu semua sihat lah sebab sekarang kan kita musim COVID, musim PKP, kamu tak dapat keluar dari rumah, sekolah pun ditutup, proses PDPC pun dijalankan secara talian. Oleh itu, cikgu harap kamu jaga keselamatan kamu supaya kamu dapat belajar dan mengikuti proses pengajaran yang cikgu buat. Supaya kita tidak ketinggalan silibus lah. Cikgu akan meneruskan pengajaran kita hari ini iaitu kata adjektif. Definisi kata adjektif adalah kata yang memberikan penerangan tentang sifat atau keadaan sesuatu benda ataupun objek. Sama ada benda itu benda hidup ataupun benda tak hidup. Nanti cikgu akan terangkan beberapa jenis kata adjektif. Banyak sebenarnya jenis kata adjektif ni. Kita akan pergi ke slide seterusnya iaitu seperti yang kita nampak, di sini ada 9 jenis kata adjektif. Kata adjektif yang pertama adalah kata adjektif sifatan atau keadaan. Dan diikuti dengan kata adjektif warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara, kata adjektif perasaan, dan jenis kata adjektif yang terakhir adalah kata adjektif panca indera. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu mengikut jenis kata adjektif ini. Kata adjektif sifatan terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian tentang sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contohnya, baik, jahat, lemah, kasar. Berikut merupakan contoh kata adjektif sifatan. Kata adjektif sifatan, kamu dapat mengenal pasti dalam sifat seseorang itu. Contoh, sifat kamu macam mana? Kamu baikkah? Kamu jahatkah dengan orang? Itu merupakan contoh kata adjektif sifatan. Ini contoh penggunaannya dalam ayat adalah pelajar yang pandai akan berjaya dalam hidupnya. Pandai merupakan kata adjektif sifatan kerana pandai merupakan sifat seorang pelajar itu. Semua faham kan? Kata adjektif sifat macam mana? Cikgu akan teruskan dengan kata adjektif warna. Cikgu rasa semua akan dapat mengenal pasti kata adjektif warna sebab ini merupakan salah satu kata adjektif yang paling senang untuk dikenal pasti. Contoh macam sekarang. Cikgu menggunakan slide warna apa? Cikgu menggunakan slide. Mungkin kamu akan menjawab warna merun, warna merah atau warna purple. Itulah contoh kata adjektif warna. Kita akan meneruskan jenis kata adjektif yang ketiga. Kata adjektif yang ketiga iaitu ukuran. Kata adjektif ini adalah kata adjektif yang memberi pengertian tentang ukuran sebagai unsur keterangan. Contoh, panjang, pendek, dan tebal. Dengan kata lain, ukuran barang atau objek itu macam mana? Contoh, tangan kamu panjang ke pendek. Itu merupakan salah satu contoh kata adjektif ukuran. Kata adjektif yang seterusnya adalah kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang memberi pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Contoh, cikgu rasa setiap pelajar cikgu ni ada telefon bimbit kan? Ini merupakan salah satu contoh telefon bimbit. Dia berbentuk apa? Berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat merupakan salah satu contoh kata adjektif bentuk. Semua faham? Kita lanjutkan dengan kata adjektif yang seterusnya.
Kata adjektif yang seterusnya adalah kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ini bermaksud perkataan yang memberikan pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contoh kata adjektif waktu adalah lama, suntuk, dan cepat. Okay, contoh ayat dia pula macam ini. Jalan lama ke kampung itu telah dibaiki. Lama merupakan kata adjektif waktu. Lama adalah tempoh yang sangat panjang kerana jalan itu sudah lapuk ataupun sudah tua. Okay. Kata adjektif yang seterusnya adalah jarak. Kata adjektif jarak ialah perkataan yang memberi pengertian konsep ruang di antara dua benda sebagai kata nama. Contoh, nampak tangan cikgu ni? Tangan kiri dan tangan kanan. Jarak di antara tangan ini adalah jauh ke dekat. Cikgu akan cakap dekat. Ruang di antara dua tangan cikgu ini merupakan kata adjektif jarak. Begitulah contoh ataupun cara kamu dapat mengenal pasti kata adjektif jarak. Macam dengan kata lain, rumah kamu dengan sekolah, jarak dia jauh ke dekat. Okey, begitu. Konsep kata adjektif jarak. Kata adjektif yang seterusnya adalah kata adjektif cara. Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang memberi pengertian, keadaan, kelakuan atau ragam sebagai kata nama. Contoh, seperti yang kamu dapat lihat, contoh kata adjektif cara adalah perlahan, lincah dan cepat. Okay. Contoh lain yang dapat kamu jadikan sebagai kata adjektif cara adalah macam cikgu terangkan kita punya tajuk hari ini. Cikgu terangkan dengan cara yang bagaimana? Adakah cikgu terangkan dengan cara yang perlahan ataupun dengan cara yang cepat? Begitulah kita dapat mengenal pasti kata adjektif cara. Okay. Kata adjektif yang seterusnya adalah kata adjektif perasaan. Okay, cikgu rasa semua murid cikgu kenal dengan gambar ini kan? Kamu akan menggunakan emoji yang kamu selalu pakai semasa kamu berkomunikasi dengan rakan kamu melalui aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Itulah kata adjektif perasaan. Okay, definisi kata adjektif perasaan ini adalah perkataan yang memberi pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan harus diikuti dengan kata seni nama. Contoh, rindu, benci, gembira. Okay, macam perasaan kamu sekarang apabila sekolah ditutup, kamu belajar dari rumah, perasaan kamu macam mana? Adakah kamu sedih? Adakah kamu gembira sekolah ditutup? Adakah kamu berasa rindu akan sekolah sebab kamu lama sudah tidak pergi sekolah? Begitulah kata adjektif perasaan. Okay, sekarang kita akan beralih kepada kata adjektif yang terakhir iaitu kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera ada 5. Yang pertama adalah bau. Yang kedua adalah sentuh, rasa, lihat dan dengar. Okey, kata adjektif panca indera membawa pengertian konsep kelima-lima yang cikgu telah sebutkan tadi, iaitu bau, sentuh, rasa, dengar dan lihat. Okey. Kelima-lima ini adalah sebagai unsur keterangan dalam kata adjektif panca indera. Contoh kata adjektif deria rasa adalah rasa masam, manis. Okay. Itu merupakan contoh deria rasa. Contoh bagi deria lihat pula, apabila kamu melihat seseorang, perkara yang pertama yang kamu akan buat adalah kamu akan menilai penampilan atau
menilai watak ataupun muka dia macam mana. Adakah dia cantik kah? Dia hodoh kah? Itu adalah merupakan contoh kata adjektif panca indera. Dia lihat. Okay. Kamu melihat menggunakan mata. Sebab itu contoh kata adjektif panca indera. Dia lihat adalah mata. Okay. Kata adjektif panca indera yang seterusnya adalah dengar. Contoh kata adjektif dengar adalah bising, nyaring, lunak. Macam yang cikgu buat sekarang ni, kamu dengar kan cikgu cakap ataupun cikgu terangkan kata adjektif dengan kamu. Kamu dengar cikgu cakap, kamu rasa suara cikgu ni nyaring ke, bising ke, merdu. Itu merupakan kata adjektif dengar. Okay. Yang seterusnya adalah dia bau. Kalau bau ni cikgu rasa semua dapat mengenal pasti sebab kita tidak lari daripada bau. Okay. Apabila kamu berpeluh, kamu akan berbau. Ada juga yang bau wangi, ada juga yang bau masam. Itu merupakan salah satu contoh kata adjektif panca indera. Dia bau. Contoh bau masam dan juga bau wangi. Itu merupakan contoh dia. Okay. Kata adjektif panca indera yang seterusnya atau yang terakhir adalah sentuh. Kata adjektif ini, kamu dapat menggunakan tangan ataupun anggota bahagian badan kamu yang lain seperti kaki untuk merasakan sesuatu, permukaan, objek ataupun benda. Contoh, kamu pegang permukaan batu dan kamu rasa permukaan dia bagaimana? Adakah permukaan batu itu kasar ataupun licin ataupun halus? Itu merupakan contoh kata adjektif panca indera untuk dia sentuh. Okay, semua faham kan? Okay. Cikgu harap semua faham sebab di akhir video ini, cikgu akan sertakan aktiviti secara individu. Okay. Kita akan teruskan dengan slide seterusnya iaitu cara mengenal pasti kata adjektif. Terdapat 3. Bukan. Kata adjektif dapat dikenal pasti sekiranya ada kata penguat berada di hadapan, berada di belakang dan berada bebas di dalam sesuatu ayat. Okay. Contohnya adalah seperti dalam slide ini. Nanti kamu dapat rujuk kembali macam mana kamu nak dapat kenal pasti kata adjektif penguat itu berada di hadapan, belakang ataupun berada bebas di dalam sesuatu ayat. Okay. Harap semua faham. Ini adalah aktiviti yang kamu perlu buat. Kamu perlu hantar aktiviti ini semasa sekolah akan dibuka nanti. Tugasan ini adalah tugasan individu. Soalannya adalah kamu kena cari satu benda ataupun objek yang ada di dalam rumah kamu. Sebab sekarang kita kan tidak dapat keluar, jadi cikgu hanya suruh kamu cari benda atau objek yang ada di dalam rumah kamu. Cikgu akan suruh kamu ambil gambar barang ataupun objek tersebut, kemudian kamu buat dalam peta minda. Kamu bebas menggunakan apa-apa jenis bahan yang kamu ada di rumah. Contoh, kamu dapat pakai A4 paper pun boleh. Kertas warna boleh juga. Kalau kamu nak lukis gambar tadi pun boleh. Tapi cikgu sarankan kamu untuk ambil gambar untuk memudahkan kerja kamu. Okay? Harap semua faham. Arahan penjelas tugasan dihantar semasa sekolah akan dibuka. Okay, cikgu harap kamu semua akan siapkan kerja rumah ini supaya kamu dapat menguasai kata adjektif mengikuti golongannya dengan betul. Okay. Sekian itu saja daripada cikgu hari ini. Cikgu harap kamu semua sehat dan jaga keselamatan kamu supaya kamu dapat mengikuti pembelajaran yang dijalankan. Dan itu saja. Sekian, terima kasih.